وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وإلى والدينا أمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا والحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأتباعه من بعده. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأطهار وعلى أصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Tuan Imam Barisan AJK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin hadirat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membincangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara yang berkaitan dengan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah bercantum, tidaklah bercantum. Allah taala itu tidak bercantum dan tidak bercantum pada zatnya, pada sifatnya ataupun pada af'alnya. Perkara yang kelima. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala berbilang-bilang, iaitu bukan seperti mengumpamakan zat Allah taala bercantum-cantum atau zat atau sifatnya menyerupai sesuatu atau terdapat sesuatu yang lain daripadanya mampu memberi kesan dalam apa perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah zat yang bercantum-cantum. Kita dah bincang mengenai zat ini. Contohnya botol air ini. Botol air ini terbina dengan benda-benda yang ada pada botol ni. Contohnya, asal botol ini diperbuat daripada plastik, plastik. Kemudian dibentukkan. Plastik itu dibentukkan. Kemudian diwarnakan. Kemudian boleh diisi air dalam ni. Ini contohlah, contoh. Jadi ini adalah perkara yang diubah suai, boleh diubah suai. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan macam ni. Sebab itu kita tak boleh nak gambarkan Allah Subhanahu wa taala ini dengan apa sahaja. Tak boleh nak kita gambarkan. Sebab dia bukan sesuatu, bukan benda. Kalau benda itu dia boleh ditambah. Kalau yang air, botol air besar ni dia boleh buat, ataupun kalau kita recycle benda ni, dia akan boleh buat lagi kecil ataupun lagi besar dan sebagainya. Dia boleh diubah suai. Allah Subhanahu wa taala ini tak boleh kita gambarkan sebegitu. Sebab itu bila Allah Taala kata zatnya satu, sifatnya satu dan perbuatannya satu, itu semua menggambarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu melakukan ataupun mempunyai zat yang tidak seperti yang lain. Kerana apa? Kerana zat Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang kita sebut pada perkara yang ketiga, keempat, Allah Taala itu tidak seumpama dengan sesuatu pun. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu tak boleh dicantum-cantumkan. Tak boleh kita gambarkan Allah Taala bercantum. Bila Allah Taala kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah Taala beserta kamu barang di mana kita berada, maknanya Tuan duduk sini, orang sana, Allah Ta'ala beserta kamu. Jadi
Allah Ta'ala merata kan? Kita akan jadi macam confused, kita akan jadi keliru. Allah Ta'ala kata di satu, macam mana Allah Ta'ala boleh ada pada setiap orang? Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala hampir dengan kamu seperti urat yang ada di leher kamu. Kan pelik. Kenyataan Allah Ta'ala itu satu, dengan kenyataan Allah Ta'ala itu berserta dengan kita itu seolah-olahnya bertentangan. Jadi ulama membincangkan tentang perkara ini bahawa kita tak boleh nak gambarkan Allah Ta'ala itu macam kita. Macam kita. Kerana apa? Kerana dia bukan macam kita. Dia bukan sesuatu. Dia tidak memenuhi ruang. Dia tidak berbentuk-bentuk, berjirim dan sebagainya. Jadi bila Allah Ta'ala kata dia berserta dengan kita, Allah Ta'ala itu berserta dengan kita, dengan sifatnya, dengan zatnya, tapi bukanlah seperti mana yang kita boleh gambarkan. Tak boleh digambarkan. Sebab itu bila ada ayat yang seumpama ini, maka kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada jalan keluar lagi. Setengah ulama mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu berada bersama dengan kita disebabkan apa? Kerana adanya ilmu Allah Ta'ala. Sifat ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui kita. Dia tahu apa yang kita cakap, dia tahu apa yang terkandung isi hati kita, dia tahu apa yang terlintas dalam jiwa kita, dia mendengar apa yang kita dengar, dia tahu apa yang kita cakap, rahsia-rahsia kita, semua Allah Ta'ala tahu. Menunjukkan bahawa ilmunya itu mengatasi segala-galanya. Itu lebih mudah kita nak faham. Itu lebih mudah kita nak faham. Berbanding dengan yang pertama tadi, susah kita nak faham. Kerana macam tak masuk akal. Ya, macam tak masuk akal. Tapi Allah Ta'ala kata dia hampir. Hampir dengan kamu seperti urat yang ada di leher kamu. Oh, dah kalau gitu, semua orang ada leher kat sini macam mana? Kan susah. Allah Ta'ala itu hampir dengan hambanya itu ketika mana? Ketika seseorang itu sujud. Macam mana pula tu? Kalau semua kita sujud, dah macam mana Allah Ta'ala hampir dengan mana satu? Dah tak masuk akal kita pula. Jadi disebabkan itu, ulama' mentakwilkan. Takwil ni maksudnya apa? Menafsirkan supaya mudah kita faham bahawa yang hampirnya itu adalah ilmunya. Sifat ilmunya. Bukan zatnya. Sebab apa? Bila kita kata zat Allah Ta'ala begitu, jadi seolah-olah macam tak masuk akal kita. Jadi perbahasan itu tidak dibincangkan untuk orang seumpama kita. Kalau kita boleh faham Allah Ta'ala itu hampir dengan kita tanpa kita membayang-bayangkan, tanpa kita boleh menghuraikan seperti makhluk, itu tak apa, boleh. Tapi biasanya susah nak faham. Biasa susah kita nak faham. Macam mana kita nak elakkan? Kita katakan bahawa yang hampir dengan kita, yang tahu tentang isi hati kita, yang tahu gerak-geri kita, yang tahu tentang niat kita itu adalah dengan ilmunya, ilmu Allah Subhanahu, sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatannya, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Tidak ada yang mampu memberi kesan dengan apa-apa perbuatan. Maksudnya setiap perbuatan yang kita lakukan itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nak kita melakukan perbuatan tersebut, maka berlakulah perbuatan tersebut tanpa ada kecurigaan. Kerana apa? Kerana ada golongan yang kita dah bincang sebelum ni yang mengatakan bahawa manusia ini, kita makhluk ini, dia yang melakukan perbuatannya, bukan Allah Ta'ala. Kita dah sebut dah sebelum ni. Sebab masalah paling utama membincangkan tentang zat, sifat dan perbuatan Allah Ta'ala ini apabila ada orang Islam yang membincangkan, yang mempersoalkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tahu atau tak tahu perbuatan kita. Contohnya, saya nak minum sekarang. Allah Ta'ala tahu tak saya minum? Allah Ta'ala tahu, okey. Saya nak buat jahat ni, saya buat jahat. Allah Ta'ala tahu? Tahu.
Dia dah tahu sebelum ke baru tahu? Maka kumpulan ini kata Allah Ta'ala baru tahu dia buat jahat. Dia yang melakukan kejahatan. Orang tu yang melakukan kejahatan. Allah Ta'ala tak nak dia melakukan kejahatan, tapi dia yang buat kejahatan tersebut. Jadi ulama kata bukan macam tu. Sebab Allah Ta'ala kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala mencipta kamu dan Allah Ta'ala jadikan perbuatan yang kamu buat. Minum, makan, buat jahat, buat baik, semuanya Allah Ta'ala jadikan. Kemudian apa masalah ni? Masalah besar lah tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala menjadikan perbuatan yang baik itu kita boleh terima. Sebab Allah Ta'ala itu baik. Tetapi kalau kita perbuatan yang kita lakukan itu perbuatan yang jahat, adakah Allah Ta'ala suruh kita buat jahat? Nak kita buat jahat? Ini yang menjadi persoalan. Kumpulan ini kata, tak, memang Allah Ta'ala tak tahu, kita yang memilih buat jahat. Tetapi ada sunnah kata, tak, Allah Ta'ala memilih kita supaya kita melakukan perbuatan yang jahat tersebut. Macam mana berlaku perkara tersebut? Kita yang memilih. Allah Ta'ala tentukan perbuatan tersebut tetapi dengan pilihan kita. Kita yang memilih. Tapi kita tahu tak tahu perbuatan tersebut? Tak tahu. Kita tak tahu. Tapi kita yang pilih. Ini baik, ini jahat. Dua perbuatan. Dua perbuatan. Yang baik dengan yang jahat. Ini punca masalah perbincangan mengenai sifat Allah Ta'ala. Mengenai zat Allah Ta'ala, ini punca dia. Sebab apa? Ada yang mengatakan yang melakukan perbuatan tersebut adalah manusia, bukan Allah Ta'ala. Kalau Allah, permasalahannya ialah bila kita kata Allah Ta'ala tak tahu perbuatan, maksudnya Allah Ta'ala itu lemah lah. Dia bukan Tuhan, tak layak dia jadi sebagai Tuhan sebab dia tak tahu. Kalau kita kata Allah Ta'ala tahu pula, masalah lain pula. Dia kata Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala kehendaki kita melakukan perbuatan yang jahat, sedangkan Allah Ta'ala itu suci. Macam mana dia boleh nak melakukan perbuatan yang jahat? Betul tak? Jadi pun masalah besar. Jadi berlakulah perbincangan demi perbincangan hinggalah ke saat ini. Perbincangan ni. Ini saya sampai kepada tuan-tuan. Cerita ni 1000 tahun dulu tuan-tuan. 1000 tahun. Bila bermulanya? Wasil Ibn Atta. Zaman Hasan Al-Basri. Tahun lebih kurang kurun kedua. Kurun kedua. 100 tahun ke atas. 100 tahun ke atas. Daripada kewafatan daripada tahun hijrah kewafatan Nabi 100 tahun ke atas berlakulah permasalahan. Apa dia? Ada seorang datang jumpa Hasan Al-Basri, tabi'in. Hasan Al-Basri ini tabi'in. Dia belajar dengan sahabat Rasulullah. Kemudian zaman Rasulullah adanya sahabat, betul kan? Sahabat, zaman sahabat yang belajar dengan sahabat ni dipanggil tabi'in. Yang belajar dengan tabi'in ialah tabi'in. Jadi Hasan Al-Basri ini ialah tabi'in. Belajar dengan sahabat ataupun tabi'in. Saya lupa dah. Tabi'in. Salah satu. Ada seorang yang bertanya dalam kuliah macam ni lah. Dia baca kitab semua. Kemudian bagi tazkirah. Kemudian ada seorang tanya. Tuan, saya nak tanya soalan. Ni tak pernah berlaku ni. Tak pernah berlaku. Tak ada orang tanya sebelum ni. Dia kata, kalau orang itu melakukan dosa, dia mati. Dia mati. Di manakah letak orang ini? Orang yang melakukan dosa, di Islam melakukan dosa, kemudian dia mati. Di manakah letaknya orang ni? Jadi Hasan Basri senyap lah. Dia berfikir, tak pernah orang tanya sebelum. Dia masuk syurga ke masuk neraka? Dia berfikir macam mana jawab. Sebelum dia jawab, ada anak murid dia, rajin. Anak murid dia memang rajin datang ke masjid ni. Duduk dengar ceramah dia. Dia kata, dia jawab, dia kata, orang yang mati tetapi melakukan dosa, dia berada di antara syurga dan neraka. Tak ada tempatnya di syurga dan tak ada tempatnya di neraka. Sebab apa? Ni tak sempat bertaubat. Ni cerita tak sempat bertaubat. Orang yang melakukan dosa tapi tak sempat bertaubat. Jadi dia tak masuk syurga, tak masuk neraka kerana
amalan dia itu tidak meluluskan dia untuk masuk syurga dan tidak mengekalkan dia masuk ke dalam neraka. Ini dosa biasa, bukan dosa besar. Kerana selepas itu perbincangan ni melarut-larut. Kalau orang melakukan dosa besar macam mana pula? Maka kumpulan ini yang dipanggil Mu'tazilah, Wasil bin Atha ini ialah orang yang pertama mengeluarkan pandangan tersebut sebelum Hasan Al-Basri jawab. Hasan Basri tak jawab. Dia mengarahkan Wasil bin Atha ini, atau Wasil bin Atha ini membuka tempat lain untuk dia buat halaqah, buat majlis ilmu yang lain. Mana berpecah dengan Hasan Al-Basri. Dia tak nak ikut cara Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri tak jawab. Jadi Wasil bin Atha dia mempunyai pengikut dia yang selepas itu namanya Mu'tazilah, dan mereka membincangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan, ini yang dipanggilkan perkara yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Adakah perbuatan makhluk ini daripada Allah ataupun tidak? Jadi kalau apa yang dicakap oleh Wasil bin Atha ini seolah-olahnya bukan daripada Allah Ta'ala, mana daripada individu tersebut. Kerana perbuatan itulah yang menyebabkan dia tak masuk dalam syurga. Perbuatan jahat dia. Tak masuk dalam neraka kerana apa? Kerana perbuatan itu tidak melayakkan dia masuk dalam neraka sebab dia orang Islam. Dia masih Islam. Nak masuk syurga tidak. Ini dipanggil al-manzilah baina manzilatain. Perbincangan lebih mendalam lagi apabila mereka membincangkan tentang orang yang melakukan dosa besar. Kat mana mereka? Duduk di mana? Orang yang melakukan dosa besar, mereka masuk dalam neraka selama-lamanya kalau tak sempat bertobat. Kerana apa? Kerana perbuatan dosanya itu tidak melayakkan dia masuk ke dalam syurga, dan Allah Ta'ala memberikan amaran keras kepada orang yang melanggar perintah Allah Ta'ala, maka layaknya neraka dan duduklah neraka selama-lamanya. Permasalahan timbul lagi tuan-tuan. Kalau duduk dalam neraka selama-lamanya, samalah dengan orang kafir. Jawabnya ya. Jadi umat Islam, ulama Islam, umat Ahlussunnah wal Jamaah kata tak betul. Apa yang kamu cakap tak betul. Maka bertembunglah perkara ni. Ada yang kata macam ni, ada yang kata macam ni. Nanti ada perbincangan yang lebih mendalam lagi berkaitan dengan perkara-perkara yang dibincangkan. Maka banyaklah ajaran-ajaran sesat pada ketika itu. Maka timbullah Abu Hasan Al-Asy'ari kembali semula ke jalan yang betul, lalu dia meletakkan kaedah. Jangan salah faham pula. Jadi apa jawapan dia? Jadi orang yang melakukan dosa kecil mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, walaupun dia tak sempat nak bertaubat waktu dia mati, Allah Ta'ala masih mempunyai sifat rahmatnya. Mungkin dia maafkan ataupun mungkin dia tak maafkan, masuk dalam neraka. Sama juga dengan yang melakukan dosa besar. Dosa besar ni macam apa tuan-tuan? Dosa besar ni umpamanya macam orang itu berzina tak sempat bertaubat, mencuri tak sempat bertaubat, apa lagi minum arak tak sempat bertaubat, dan sebagainya lah. Perkara-perkara yang disebutkan sebagai dosa besar. Jadi perkara-perkara dosa besar ini dalam Ahlussunnah wal Jamaah, dalam Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan orang yang melakukan dosa besar ini boleh dikeluarkan daripada neraka. Mereka akan masuk syurga. Itu pun dengan izin Allah Ta'ala. Maknanya kalau Allah Ta'ala tak lepaskan ni, masuklah neraka. Tapi kita kata, Ahlussunnah kata, orang yang melakukan dosa besar, mereka ini tetap akan masuk ke syurga, tetapi setelah menyucikan segala dosanya di dalam neraka. Tetapi bergantung kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak ampun. Dan ada satu konsep yang dipanggil syafaat. Syafaat Nabi ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Jadi golongan Mu'tazilah ini tak terima syafaat. Dia kata kalau ada syafaat ni tak adalah syurga neraka. Apa guna adanya wujudnya syurga neraka? Rasulullah boleh bagi syafaat. Kan? Ke akhirat nanti orang yang melakukan dosa besar jumpa Rasulullah, ya Rasulullah kami melakukan dosa besar, mohon syafaat. Rasulullah kata silakan.
Ya Allah, ampunlah orang ni, ya Allah. Masuk ke syurga. Dah tu neraka untuk siapa? Begitu. Pembicaraan dia macam tu. Jadi terlalu rumit tuan-tuan. Maka ulama membincangkan tentang perbuatan tersebut, perbuatan manusia tersebut. Maka yang paling sesuai sekali ialah perbuatan kita ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya yang memilih nak buat baik, nak buat jahat, walaupun dah ditentu, Allah Taala dah tahu dah ni, Allah Taala dah tentu dia nak pilih yang mana. Tetapi dialah yang memilih. Macam kita nak datang masjid tuan-tuan, kita ada pilihan, nak datang ke tak nak datang. Begitu juga kita nak buat maksiat tuan-tuan, kita ada pilihan, nak buat maksiat ke tak nak buat maksiat. Jadi dengan adabnya, bila kita melakukan perbuatan maksiat, kita kena apa? Kita kena katakan bahawa itu perbuatan kita ta'adduban ilallah. Adab dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak paksa kita ke? Nak suruh kita kata kita yang melakukan dosa sedangkan dia yang takdir kan, betul? Dia akan ada perkataan tu. Jawapannya tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Walaupun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Taala memberikan pilihan kepada kita untuk buat baik ataupun buat jahat. Tapi kita pilih buat jahat. Ya, Hidayah Allah Subhanahu wa taala ni dia cerita lain. Nanti saya sambung. Hidayah ni saya letak tepi sekejap sebab saya nak sambung. Satu kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Seorang mencuri. Apabila dia ditangkap, lalu dia kata ini takdir Allah Taala. Aku jadi pencuri ni takdir Allah Taala. Lalu Sayyidina Umar panggil dia. Sayyidina Umar potong tangan dia, kemudian Sayyidina Umar sebat dia. Marahlah orang ni. Orang ni kata, kenapa engkau dah potong tangan aku, kemudian kau sebat aku? Pertamanya, potong tangan engkau sebab engkau mencuri. Yang keduanya, engkau menipu kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kau kata takdir Allah Ta'ala. Ya betul lah takdir Allah Ta'ala. Baik. Sebelum engkau nak mencuri, engkau tahu tak? Engkau akan mencuri. Kau tahu tak? Engkau akan mencuri. Tak tahu. Macam mana engkau kata itu adalah takdir Allah Ta'ala sedangkan engkau pun tak tahu engkau nak mencuri atau tak? Maknanya kita tak boleh nak salahkan takdir setelah kita yang buat. Betul lah itu takdir Allah Ta'ala. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahawa Allah Ta'ala dah takdir kepada kita perbuatan tersebut. Memang takdir Allah Ta'ala tetapi kita yang memilih jalan tersebut. Kita yang memilih. Tak ada orang gila yang memilih perbuatan. Melainkan kita yang pilih perbuatan tersebut. Semayang contohnya. Kita ada pilihan untuk nak semayang ataupun tak nak semayang. Kita pilih semayang, maknanya apa? Kita telah memilih jalan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Kita memilih jalan tidak melanggar perintah Allah Ta'ala. Pilihan kita, betul tak? Kita kata, oh ini takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah kita kata semuanya takdir Allah Ta'ala, tuan-tuan, kita duduk dalam rumah, tak payah bekerja, tuan-tuan. Datang tak rezeki kat kita? Datang tak? Tak akan datang lah, tuan-tuan. Tak bolehlah kita kata kita mencuri sebab nak memenuhi nafsu kita, kita mencuri, kita kata takdir Allah Ta'ala. Tiba-tiba orang datang tumbuk kita kan, orang tumbuk kita. Ni takdir Allah Ta'ala lah, kawan kena tumbuk. Boleh macam tu? Mana boleh? Hancurlah dunia. Tak boleh kita meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Kerana kita, Allah Ta'ala dah kata, ini perbuatan baik, ini perbuatan jahat. Kalau Allah buat begini, ini jahat. Yang ini baik. Jadi, dengan pilihan kita, kita buat baik, kita buat jahat. Jadi, apa yang berlaku? Betul takdir Allah Ta'ala. Tetapi, ini yang dia panggil dalam akidah, dia panggil Al-Kasbu. Al-Kasbu ni, maknanya usaha kita. Usaha kita daripada kita. Usaha kita ni maksudnya kita yang memilih untuk melakukan perbuatan tersebut. Orang yang minum arak, adakah arak tu masuk dalam mulut je? Bukan dia pegang, dia ambil minum ke? Dia ada juga pilihan untuk dia tak minum. Tapi dia pilih untuk minum.
Kan? Kalau kita mengatakan takdir Allah Ta'ala itu yang baik-baik untuk kita, yang jahat-jahat bukan untuk kita. Jadi tak betul lah. Mesti kita kena samalah. Kalau kita berlaku kita balak bencana kat kita, betul. Ini balak takdir Allah Ta'ala. Takkan kita kata, oh yang baik-baik je kan kita. Mana boleh? Tak boleh, takkan boleh. Kita mesti sama rata kan. Kalau kita kata ada takdir baik, juga ada takdir yang buruk. Sekali lagi bila kita katakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mentakdirkan kepada kita, maknanya dia telah tetapkan kepada kita sesuatu perkara. Contohnya, Allah Ta'ala takdirkan saya datang ke sini, ke surau. Jadi saya datang ke surau. Saya memilih untuk datang ke surau. Saya juga ada pilihan untuk tak nak datang ke surau. Kalau saya tak datang ke surau, takdir Allah Ta'ala saya tak datang surau. Ditakdirkan saya datang ke sini sebab saya datang. Macam mana kita nak tahu takdir itu? Tak ada orang yang tahu takdir. Kita pernah berlaku dalam kehidupan kita, mesti pernah berlaku nak pergi ke satu tempat, tiba-tiba kereta tak nak hidup ataupun rosak tengah jalan. Dah niat betul lah dia, melok je, baru nak start dah, tak boleh nak buat apa, panggil orang semua tak ada, dah tak ada berlaku. Jadi takdir Allah Ta'ala tak berlaku. Itu maksud dia. Jadi kita mempunyai pilihan untuk nak buat baik, untuk nak buat jahat. Walaupun Allah Ta'ala dah tahu, tapi Allah Ta'ala tak beritahu kita. Kerana apa? Kerana setiap perbuatan kita itu kita yang bertanggungjawab. Sebab itu bila kita dapat melakukan perbuatan yang baik, tuan-tuan, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana diberikan kepada kita hidayah, tuan-tuan. Hidayah itu Allah Ta'ala berikan kepada perbuatan yang baik. Contohnya Allah Ta'ala beri kita dapat semayang bersama-sama. Kan lepas habis kita semayang apa? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Disunatkan kita sebut Alhamdulillah. Kenapa? Kerana kita bersyukur kepada Allah Ta'ala memberikan kesempurnaan kita dapat beribadat. Allah Ta'ala hidayahkan kepada kita untuk kita dapat beribadat. Ramai orang nak cuba ibadat tak dapat, tuan-tuan. Yang sama dengan kita bukan duduk di masjid, tuan-tuan, duduk kat tempat lain. Nak semayang tak dapat semayang, duduk dalam kapal terbang, tuan-tuan. Nak sangat semayang, tak boleh nak semayang, tuan-tuan, duduk dalam kapal terbang. Kan? Bukan kita langgar perintah Allah Ta'ala, duduk dalam kapal terbang. Nak semayang macam mana? Susah. Walaupun ada setengah kapal terbang yang ada tempat semayang, bukan semua. Sebab syarat nak semayang yang betulnya, mesti pertamanya menghadap kiblat. Ada wuduk, cukup syarat ada wuduk bersih semua tempat, menghadap kiblat, tuan-tuan. Menghadap kiblat, mana nak tahu kiblat kat mana? Duduk tengah-tengah. Kalau naik Saudi Arabia mungkinlah kan nak pergi umrah. Tapi bukan setiap kali kita nak travel pergi Saudi, tuan-tuan. Kita nak pergi Sabah, kita nak pergi ke mana? Nak pergi ke Australia, nak pergi ke Indonesia. Mana tahu arah kiblat? Kat mana? Mungkinlah boleh juga. Tapi tempat pula. Jadi nak semayang macam mana, tuan-tuan? Ada niat nak semayang tapi tak boleh nak semayang. Macam mana? Kan nikmat orang yang dapat sembahyang menunaikan solat. Jadi setiap perbuatan kita yang baik, yang memberikan kesan ataupun memberikan natijah ketaatan kepada Allah Ta'ala, hendaklah kita bersyukur. Bersyukur sebab apa? Sebab Allah Ta'ala hidayahkan kita. Allah Ta'ala boleh je takdirkan kita tak buat. Tapi Allah Ta'ala hidayah kepada kita untuk buat. Sebab apa? Sebab kita nak buat sungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh nak buat, Allah Ta'ala hidayahkan kepada kita, baru kita boleh buat. Tanpa ada hidayah Allah Ta'ala, kita tak boleh nak buat perbuatan baik, sikit pun tak boleh. Hidayah ini dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikut kadar yang dikehendakinya. Kerana apa? Hidayah ini dia mengikut mengikut rahmat Allah Ta'ala.
Mengikut rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala ni kat mana? Kat mana boleh dapat rahmat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala sebut apa dalam Al-Quran? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah Ta'ala ini sangat hampir dengan orang-orang muhsin. Orang-orang yang soleh. Maksudnya apa? Kalau kita ini banyak melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mudahkan urusan kita untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang kita lakukan itu bukanlah dengan sebab kita nak lakukan, tak. Tetapi dengan hidayah Allah Ta'ala memudahkan urusan kita untuk melakukan perbuatan baik. Kita nak bersedekah, tuan-tuan. Kalaulah tak ada hidayah Allah Ta'ala, kita tak akan bersedekah. Kalau tak ada hidayah Allah Ta'ala, kita tak akan sembahyang, tuan-tuan. Dengan adanya rahmat hidayah Allah Ta'ala, maka kita mudah untuk melakukan semua ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bermakna, semua ketaatan kita kepada Allah Ta'ala itu adalah hasil daripada hidayah Allah Ta'ala. Kepunyaan Allah Ta'ala. Itulah yang Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, illa an yataghammadiyani Allahu birahmatih. Allah Ta'ala tak masukkan aku ke dalam syurga dengan amalku, melainkan dengan rahmatnya. Sebab perbuatan Rasulullah itu memanglah banyak perbuatan yang baik, tetapi nak masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita nak tahu perbuatan kita itu direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Restu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayahnya itu menambahkan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Menambahkan. Tetapi kalau kita tak ada guru, dia mudah terpesong. Sebab apa? Ramai yang melakukan perbuatan soleh, amal soleh, tetapi dalam dirinya riak. Macam mana boleh riak ni berlaku, tuan-tuan? Riak ni datangnya daripada sikap yang ada dalam hati. Dia asal ni baik, dia baik. Contohnya orang bersedekah, kan? Tapi disebabkan syaitan itu membisikkan kepada syahwat kita untuk menonjolkan diri, maka kita tak nampak. Kerana kita tak pernah dengar pun suara jin syaitan itu, tak pernah dengar. Melainkan perasaan kita nak buat baik, contohnya sedekah. Kalau kita boleh kita ambil pengajaran sesetengah orang bersedekah, ditunjuk kepada orang lain. Kalau kita tengok dekat media sosial ada jenis-jenis macam tu. Saja nak tayang kepada orang lain. Pergi ke tempat orang miskin, tolong rumah ni jauh tak pernah dapat bantuan, tolong rumah usang, apa dia tolong. Datang lagi, bagi bantuan. Bila tanya apa, inilah kita kena buat begini supaya orang ramai lagi boleh membantu. Betul? Kan niat dia baik, kan? Niat baik tak? Nanti orang ramai tahu kat sini orang memerlukan, kita kena bantu orang miskin ni, banyak sebenarnya orang miskin. Esok minggu depan dia buat lagi, pergi tempat-tempat yang ini, tolong lagi. Perbuatan ini, tuan-tuan, baik, tuan-tuan. Perbuatan ini sangat baik, tak ada masalah. Tetapi masalahnya individu tersebut. Masalah individu maksudnya apa? Ada tak pada dia rasa sikit rasa riak? Ada tak? Jadi kalau ulama, mengikut garis panduan ulama dulu, yang biasanya kalau begini akan mendorong kepada riak. Kita tak kata untuk riak, tetapi boleh membawa kepada riak. Ini kita takuti. Kenapa kita nak tunjuk kepada orang lain perbuatan kita? Perbuatan tu bagus, tuan-tuan, betul. Tetapi untuk menunjukkan perbuatan kita, itu tak bagus. Masalah pada individu, bukan masalah pada perbuatan. Perbuatan untuk mengajak orang buat baik itu bagus, tuan-tuan. Tak ada masalah. Mari kita beribadat, mari. Tetapi pada masa yang sama, bila dah banyak sangat kita menganjurkan perbuatan baik ini, macam seolah-olah kita ni paling baik. Begitu. Dia seolah-olah begitu, dia akan timbul perasaan riak. Ini yang ulama takut. Sebab itu para ulama mengingatkan kita, apabila kita melakukan perbuatan baik, hendaklah kita sorok-sorokkan, jangan tayang-tayangkan. Kerana apa? Kerana boleh merosakkan
iman kita. Perbuatan tu bagus. Beri sedekah bagus, ajak orang buat baik bagus. Tetapi macam mana dia nak menanggung kebaikan yang dilakukan itu di mata masyarakat? Orang nampak aku bersedekah, tapi syahwat dia, nafsu dia kata apa? Aku sebenarnya bukan aku nak riak. Dia kata aku tak riak, aku nak tunjuk kepada orang supaya kena buat benda macam ni. Kita ada duit, kita ada harta, kita kena bantu orang yang memerlukan. Kita kena tunjuk benda ni. Nampak macam baik tuan-tuan. Tetapi ulama dah sebut dah, kalau kerap melakukan perbuatan tersebut boleh merosakkan hati. Kalau kerap, kalau sesekali itu tak apalah kan. Kalau misalnya pada kita tunjukkan, Macam mana? pada kita tunjukkan macam dimaafkan, macam banyak badan yang ditunjukkan macam hati, tunjukkan. Tentu tak apa tuan. Dia begini kalau ibadat contohnya kan, kita sembahyang berjemaah beramai-ramai, dia tak ada masalah. Macam puasa kan, semua orang puasa, dia tak ada ruang untuk orang nak riak sebab ramai. Ni masalahnya dia seorang-seorang, dia macam dia paling ke depan sekali. Itu kita risau tu, dia paling ke depan sekali. Jadi patutnya kalau nak buat baik ni, mungkin kalau dia ni memang pegawai zakat contohnya, dia menghulurkan bantuan, itu memang kena lah sebab dia pegawai, dia kerja, dia buat benda tu untuk kerja, bukan nak tunjuk. Ini tak ada pasal-pasal kan, saya lah orangnya yang patut dikenali. Dia tak cakap macam tu, tapi begitulah orang nampak macam tu. Tak baik dalam agama kita, menonjol-nonjol begitu boleh merosakkan individu tersebut. Bukan perbuatan baik tuan-tuan. Dia ada satu persepsi, satu perkara yang kita kena tahu, perbuatan baik tetap baik. Tetapi perkara itu macam mana nak ditanggung oleh individu yang melakukan perbuatan baik tersebut. Nak sorok macam mana? Ini orang dah nampak, orang kata ni baiknya dia. Walaupun banyak dosa kan, yang tak nampak pun jadi baik. Jadi apa yang dia rasa? Dia rasa macam ada kedudukan dalam mata masyarakat tu lah. Bila ada rasa kedudukannya dalam mata masyarakat, itu dah sikit sebanyak dah boleh dikatakan sebagai riak. Cuba orang kutuk dia. Ini perbuatan ini adalah riak, sombong, takabur, contoh kan. Dia buat baik ni, tiba-tiba ada orang cakap macam tu. Hati dia ada tak rasa macam perbuatan aku ni tak baik ke? Mesti ada rasa macam tu. Bila dia ada rasa perasaan macam tu, itulah menunjukkan bahawa kamu ni buat bukan ikhlas. Kalau ikhlas, tak rasa pun. Tak apa. Awak nak cakap apa pun cakap lah. Tak ada masalah. Saya nak buat ni ikhlas. Tapi kalau dah bagi banyak benda tuan-tuan, orang kutuk kata dia buat ni bukan ikhlas dan sebagainya, terasa dalam diri dia. Terasa. Bila dia terasa, itu tanda riak. Ada rasa, tanda riak. Kalau tak rasa, tak apa, saya tak rasa apa-apa pun, bukan duit saya pun. Orang bagi ini memang hadiah, memang hak orang lain, tak terasa. Mungkin kat muka dia rasa macam tak, tapi dalam hati, orang tak nampak lagi perbuatan baik aku. Tak ada riak. Itu yang kita takut. Jadi inilah yang kita katakan bahawa perbincangan mengenai manusia ini dibincangkan daripada dulu sampai beribu tahun lah, 1000 tahun lebih dah menceritakan tentang masalah ini. Yang kita masukkan ini perkara yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Adakah satu lagi perkara yang kita nak tahu, betul tak Allah Ta'ala itu takdirkan kepada kita yang baik-baik saja? Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala sebut apa? Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah Ta'ala, walaupun Allah Ta'ala kata perbuatan itu yang kamu kena buat ini perbuatan yang baik, macam mana kita nak pilih? Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tidak meredai, tidak suka dan membenci perbuatan yang kufur nikmat, tidak ikut perintah Allah Ta'ala. Wala yarda
li'ibadihil kufr. Allah Ta'ala tidak redha kepada hambanya yang melakukan perbuatan kufur nikmat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashkuru yardahu lakum. Sekiranya kamu bersyukur, taat, ikut perintah Allah Taala, yardahu lakum. Allah Taala meredai perbuatan kamu. Maknanya kita kena pilih yang baik. Kita tak boleh pilih yang tak baik. Kita tak boleh nak kata Allah Taala takdir kau aku begini, oh susahnya kehidupan aku, orang tak takdir aku je susah, orang lain semua senang. Tak boleh. Kita ada cara macam mana kita nak keluar. Kena keluarkan, kena usahakan untuk kita keluar daripada kekufuran ataupun daripada maksiat, kezaliman, daripada kejahilan kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala, belajar dan sebagainya. Itu yang dipanggil sebagai usaha kita untuk keluar daripada masalah. Sebab itu masalahnya sebenarnya perbincangan mengenai akidah ni sangat besar. Jadi saya bentangkan perkara ini supaya kita dapat tahu bahawa perbincangan ini bukanlah perbincangan orang kata ilmu gitu saja, tak. Dia ada punca kenapa nak kena bincangkan perkara ni. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala itu satu, sifatnya satu, zatnya satu, itu nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ini berkuasa atas kita. Setiap perbuatan yang kita lakukan, Allah Ta'ala berkuasa. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ke apa ni? Ini kelima, keenam ini perkara yang keenam ini adalah perkara yang berkaitan dengan dia panggil sifat al-ma'ani. Nanti insya-Allah kita akan bincangkan perkara sifat al-ma'ani ini pada masa yang akan datang. Jadi saya rasa setakat tu dulu. Ada persoalan, ada pertanyaan, mungkin banyak pertanyaan sebab saya banyak langkah-langkah sebabnya masa tu nak cerita pasal ni, teringat benda ni, jadi dia melangkah-langkah. Tapi insya-Allah saya rasa kalau ada soalan kita boleh bincang bersama dan kita boleh cuba fahamkan apa yang nak kita sampaikan untuk kefahaman kita. Sebab benda ni sangat penting. Sebab kenapa kita nak bincangkan tentang ni? Sebab perbincangan dah lama dan benda tu masih diulang. Masuk logik, tapi sebenarnya bukan logik saja yang kita boleh fikir macam tu. Sebab masalah ni dah dibincangkan dulu. Sebab zaman sekarang ni, zaman semua fikir logik je. Semua perbuatan kita ni logik. Ada setengahnya apa sekarang ni? Ada yang jenis yang macam ni lah, jenis Mu'tazilah, dia kata apa? Dia kata hukum faraid. Maknanya orang yang dah beri wasiat tu kan, yang Allah Ta'ala tentukan orang lelaki dapat berapa, orang perempuan dapat berapa, kalau meninggal anak berapa, dapat berapa dan sebagainya. Bila difahami dengan akal dia kata tak adil. Kenapa orang lelaki je dapat banyak, orang perempuan dapat sikit je? Isteri pula dapat 1/8 contohnya kan. Isteri dapat 1/8. Mana adil? Duduk bersama. Sebab itu yang sivil ni kata apa? Harta sepencarian dapat separuh. Sukalah si isteri dan dapat harta sepencarian. Itu bukan dalam konteks faraid. Faraid Allah Ta'ala kata kalau orang tu mati memang dapat 1/8 je, tak boleh nak lebih. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Itu semua perkara yang melibatkan hukum yang Allah Ta'ala tetapkan, tidak ada perbahasan secara akal, tak ada. Macam sembahyang. Kenapa 4 rakaat? Kenapa 2 rakaat? Kenapa 3 rakaat? Tak boleh kita kata, kalau nak exercise ni kena banyak sikit rakaat. Contoh kan? Tak boleh. Sebab itu kita 4 rakaat tak boleh tambah 5 ataupun nak tambah 3 pun tak boleh. Semua perkara yang diperintah kepada kita secara literal yang diterima oleh semua ulama, tak boleh kita petikaikan sikit pun. Contohnya pakai tudung, tuan-tuan. Pakai tudung kan? Pakai tudung, tutup aurat, itu wajib. Tak ada seorang pun yang boleh kata, Allah, saya ni penyakit kat kepala, kena buka tudung dan sebagainya. Kan? Terpaksa buka. Kalau ikut hukum, memang tak boleh buka. Tapi dah penyakit tu, dia terpaksa buka. Itu cerita lain dah. Dia masuk cerita lain. Tetapi hukum asal, kena. Macam orang semayang lah. Wajib kita semayang. Tapi kalau doktor
dia terpaksa buat pembedahan contohnya. Terpaksa tinggal sembahyang. Terpaksa. Jadi hukum tu hukum lain. Tetapi hukum asal wajib. Tak boleh kita nak lari daripada hukum yang asal. Sama sahaja. Segala perintah Allah Ta'ala tidak boleh kita tafsirkan dengan perkara-perkara yang ikut logik kita. Tak boleh, sikit tak boleh. Macam kita buat haji kan. Boleh tak kita nak ubah-ubah? Tak boleh tuan-tuan. Daripada tawaf dekat Mekah kita buat dekat Malaysia ni satu. Buat kat semua negara ada satu. Tak payahlah semua pergi ke Mekah. Susah betul pergi Mekah. Buat sebiji ni. Tak mampu ke negara Islam ni. Kalau katalah susah kan. Okey, buat kat Malaysia satu. Kat mana? Kat Putrajaya letak satu. Kan? Indonesia pun datang. Sama-sama melancong kan datang. Boleh? Tak boleh. Sebab tak boleh itulah. Dia bukan hukumnya kita ikut suka hati, tak. Bila Allah Ta'ala tetapkan sesuatu, begitulah keadaan. Tak boleh kita pertikaikan sikit pun tak boleh. Sebab apa? Ini dipanggil apa? Dipanggil ketaatan. Ketaatan tidak boleh dipersoalkan. Apa saja. Ini yang Imam Syafi'i. Mungkin tuan-tuan, saya tak tahu mungkin tuan-tuan pernah dengar maqasid syariah. Maqasid syariah. Ini sekarang ni kalau dalam keagamaan sekarang ni memang popular lah. Dalam kalangan orang agama sekarang sangat popular. Apa? Tentang maqasid syariah. Maqasid syariah ni maksudnya apa? Apakah hikmah Allah Ta'ala jadikan Allah Ta'ala turunkan perintah sembahyang ke, puasa ke, apa sahaja. Apa sahajalah, muamalat ke, pernikahan dan sebagainya. Semuanya nak ada maqasid. Tetapi Imam Syafi'i kata tak semua ada maqasid. Kerana apa? Kerana perintah asal Allah Ta'ala itu tidak ada maqasid. Kerana itu adalah dipanggil ibadah. Jadi bila ibadah, tak boleh kita nak tanya. Kenapa? Ada seorang, ada seorang pelajar saya tanya kat saya. Dia punya boyfriend dia orang bukan Islam. Dia kata, kenapa Islam itu melarang kahwin dengan orang bukan Islam? Sedangkan orang bukan Islam, mereka tidak kisah nak kahwin dengan siapa-siapa pun. Saya kata, sebab Islam dah tetapkan begitu. Oh, macam mana pula Islam ni? Islam ni tak mesra lah. Tak, Islam memang tetapkan macam tu. Tak boleh. Satu lagi dia kata, pakai tudung ni. Apa faedah pakai tudung? Serabut dan sebagainya lah dia cakap. Dia nak satu jawapan yang yang masuk akal dia. Kenapa orang perempuan kena pakai tudung? Kenapa tak boleh salam dengan orang perempuan? Laki perempuan tak boleh salam. Kenapa? Persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Akhirnya saya kata apa? Semua perkara yang melibatkan ketuhanan, yang melibatkan ibadat kepada Tuhan, kita tak boleh sikit pun nak kata, oh ni sebabnya begini, sebabnya tak boleh. Sebab ini ketetapan dalam agama kami. Dah, kata. Perkara yang berkaitan dengan apa ni? Perkara yang berkaitan dengan ibadat, itu kita boleh jawab. Kita boleh jawab macam tu. Perkara yang berkaitan dengan ibadat sembahyang contohnya kan. Kita sembahyang menghadap ke kiblat, kita sembahyang 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Bila orang tanya kenapa awak sembahyang menghadap macam ni? Kami ni lebih baiklah sembahyang menghadap ada satu benda yang kami nampak. Kamu menghadap apa? Kaabah tu kosong je, tak ada apa-apa pun. Ikut fikir ke logik juga. Tapi bukan ke logik itu. Tak, sebabnya Allah Ta'ala dah suruh kita buat macam tu, kita buat. Kerana perintah Allah Ta'ala. Dalam hal ibadat, tak boleh kita kompromi dengan apa sahaja sekalipun dan tak boleh nak cari alasan. Tak boleh. Itu bab ibadat, tuan-tuan. Tetapi bab akidah, kepercayaan kepada Tuhan, kepada Nabi, kepercayaan kepada rukun iman yang 6 itu, yang ini kita kena cari bukti. Tak boleh kita kata Islam dah kata Tuhan itu satu, kami percaya Islam, agama Islam itu percaya kepada Tuhan yang satu. Tak. Kita kena buktikan bahawa kenapa Tuhan itu satu. Ini kita belajar. Itu akidah tuan-tuan. Akidah dia begitu. Kalau hukum fiqh kita sembahyang, semua orang sembahyang, imam angkat takbir Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Ada orang
Apa imam angkat tangan macam tu? Aku tak nak angkat tangan boleh? Tak boleh. Dia bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Ibadat kena buat totally macam tu. Tetapi akidah, walaupun kita apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala begitu, pada masa yang sama kita mesti mencari hujahnya, mencari buktinya untuk pengukuhan diri kita sekurang-kurangnya, dan untuk mencari bukti kalau sekiranya ada orang-orang lain yang cuba mencabar ketetapan ataupun bukti yang logik. Sebab perkara akidah ini dia boleh masuk logik kita. Dia kepercayaan tapi keyakinan sebenarnya. Keyakinan yang betul-betul. Tapi kalau bab ibadat tak boleh kita. Susahlah. Mungkin adalah yang kajian pasal sembahyang tu sujudnya ada dia panggil darah masuk ke otak waktu sujud dan sebagainya. Itu adalah dia punya itu. Tapi bukan benda kalau kita tengok daripada segi saintifik tu bukan menunjukkan mana sembahyang ni wajib, tak. Sujud kosong jam tu boleh. Tapi kita nak menceritakan bahawa kewajipan sembahyang 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat dan sebagainya itu adalah ketetapan daripada Allah Ta'ala, mesti kita buat. Walaupun tak ada sebab kenapa kita nak sembahyang, tapi itulah kewajipan kita. Itu maksudnya. Itu bab ibadat. Sementara bab akidah wajib kita belajar macam ni. Wajib kita belajar. Mesti kita tahu. Jangan sampai kita tak tahu, nanti anak-anak kita pun tak tahu. Kita tak tahu akan datang macam mana. Itu yang saya nak berkongsi bersama dengan tuan-tuan. Sekiranya ada soalan yang berkaitan? Tak ada saya rasa kita berhenti setakat tu dulu. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wal huquq alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. اللهم فرج كرب المكروبين وقض الدين المدين وسع عبادك المكلين واكتب النجاح الامتحان واشف المرضى وعافنا المبتلى رد شاردنا اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله تعالى اعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.